Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Imran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah, edisi Rabu 15 November. Penganjuran program latihan dan bengkel kemahiran berkaitan pelancongan berupaya membantu merancakkan lagi sektor pelancongan di negeri ini. Menerusi program itu, ia membantu pemain industri pelancongan meningkatkan lagi pengetahuan dan kemahiran dalam mengendalikan aktiviti pelancongan mengikut garis panduan yang ditetapkan. Demikian ucapan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liu dalam program latihan dan bengkel peningkatan kemahiran di Hilir Kinabatangan Amalan Eko Pelancongan Mampan di Sukau Kinabatangan. Teks ucapan beliau dibacakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar KEPKAS, Murad Abdul Rashid. Program berlangsung 3 hari anjuran Persatuan Kita dengan kerjasama KEPKAS dan Universiti Malaysia Sabah UMS ini disertai lebih 50 penggiat sektor pelancongan di daerah Kinabatangan. When we spoke to the minister earlier this year, she encouraged us to quickly come together, actively promote the Lower Kinabatangan area. And when we told her that kita akan membuatkan bengkel ini dengan UMS sama Profesor Rhonda Green daripada Australia itu, Menteri terus bagi tahu dia orang akan bagi sokongan penuh sebagai bagi a grant to help us to run the activity. Dari segi SOP keselamatan pelancong dan SOP bagaimana berhadapan dengan haiwan-haiwan liar. Seterusnya memastikan pelancong dalam keadaan selamat dan sentiasa memastikan mereka mengikuti peraturan yang disediakan oleh pihak homestay. Mempertingkatkan lagi skill-skill kami macam mana untuk bagi layanan pada pelancong-pelancong dari luar negara. Juga tentang apa yang kita ada di sini di Kinabatangan. Binatang-binatang lah begitu. Bukan 1-2 kali lah kami ada bengkel begini dari persatuan kita. Baguslah untuk memajukan lagi lah penginapan yang ada di sinilah. Lebih banyak pengalaman yang kita dapatlah belajar dari bengkel ini lah. Peruntukan terhadap sektor pendidikan diharap dapat diberi keutamaan Kerajaan Sabah dalam Belanjawan Negeri 2024 yang akan dibentangkan 24 November ini. Ia penting bagi melengkapkan inisiatif Kerajaan Persekutuan yang memberi peruntukan tertinggi kepada Kementerian Pendidikan untuk memperkasa bidang pendidikan negara. Pengerusi Kumpulan Penggerak Penglibatan Ibu Bapa Komuniti dan Sektor Swasta PIBKS, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, Muhammad Arif Tun Sakaran berharap Kerajaan Sabah dapat menyediakan peruntukan yang mencukupi sebagai tanda sokongan dan komitmen untuk meningkatkan taraf pendidikan dan keselesaan pelajar di negeri ini. Menurutnya, kerajaan negeri bukan sahaja memberi peruntukan kepada sekolah-sekolah daif di luar bandar, malah menyediakan kemudahan kerusi dan meja yang mencukupi untuk pelajar di kawasan bandar. Nanti bajet kerajaan negeri, kan? Kalau kita lihat inisiatif ini sudah ada, tapi mungkin ada beberapa lagi inisiatif atau bantuan daripada kerajaan negeri kerana kita perlukan, sekolah-sekolah masih memerlukan biaya-biaya pembinaan. Muhammad Arif yakin penyediaan infrastruktur pendidikan yang baik akan mempengaruhi prestasi akademik pelajar. Warga Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS perlu terus membudayakan inovasi dan mencari idea-idea baru dalam menyampaikan perkhidmatan yang lebih baik. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin berkata, pengurusan tertinggi jabatan sentiasa menyokong apa juga idea yang dilontarkan warga jabatan demi meningkatkan pembangunan pendidikan di negeri ini. Menurut Datuk Raisin, usaha membudayakan inovasi dan kreativiti perlu diterap menjadi amalan berterusan menerusi penjanaan lebih banyak idea baharu. Datuk Raisin yang diwakili Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Abidin Marjan menyatakan demikian dalam perasmian mini convention Horizon Kumpulan Inovatif dan Kreatif Mikokik yang disempurnakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif. Mengenai Mikokik, Datuk Raisin berkata ia
merupakan inisiatif Jabatan Pendidikan bagi menyemai dan memperkasa budaya inovasi dalam kalangan warga kerjanya. Sebanyak 15 pasukan terpilih ke peringkat akhir Mikokik, iaitu 5 pasukan mewakili sektor JPNS dan 10 pasukan lagi mewakili pejabat pendidikan daerah. Mikokik yang berlangsung 2 hari sejak semalam mempertandingkan 3 kategori iaitu pertandingan projek, poster dan pertandingan pameran. Jabatan Tabung Darah Hospital Duchess of Kent HDOK Sandakan berusaha memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi bagi menampung keperluan pesakit yang memerlukan transfusi darah. Pegawai Perhubungan Awamnya Muhammad Aman Abdullah berkata, walaupun ketika ini bekalan darah mencukupi, namun kempen derma darah dijalankan secara berterusan dari semasa ke semasa. Keperluan darah di Sandakan boleh mencapai 30 pain setiap hari. Dan darah-darah yang lain juga kita antar ke daerah Beloran, daerah Kinabatangan dan Tongon. Jadi banyak daerah yang memerlukan darah dan walaupun begitu banyak yang kita simpan, tapi keperluan pesakit itu memang cepat habis bekalan kita. Muhammad Aman berkata demikian kepada RTM sempena kempen derma darah di Dewan UUN Sandakan. Beliau berharap lebih ramai masyarakat tampil menderma darah bagi mengisi tabung darah HDOK Sandakan secara berterusan. Setakat Oktober lalu, sebanyak 200 kempen derma darah dijalankan di daerah tersebut. Selain menjayakan derma darah, orang ramai juga digalakkan datang menderma darah di Jabatan Tabung Darah HDOK Sandakan semasa waktu pejabat. Seramai 44 peserta dari 44 buah negara menyertai pertandingan Miss World Tourism International 2023 World Final yang diadakan di Kota Kinabalu selama 18 hari bermula 10 November lalu. Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Alicia Sion berkata, finalis akan merebut 5 gelaran utama antaranya Miss Tourism International 2023, 2024 dan Miss Tourism Queen of the Year International. Pertandingan bertemakan Bringing the World to Sabah itu juga bakal mencatat 3 rekod dalam Malaysia Book of Records, iaitu bilangan negara paling banyak dalam acara menanam pokok sempena kempen menanam 40 juta pokok, bilangan negara terbanyak dalam acara membuat kopi dan bilangan negara terbanyak dalam acara cetakan sawit. Di samping pertandingan Ratu Cantik, program turut bertujuan mempromosikan pelbagai lokasi pelancongan yang terkenal antaranya Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dan Kampung Warisan Monsopiat. Alicia menyatakan demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu mewakili Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liu. Acara kemuncak pertandingan akan diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu pada 25 November ini. Larian Hutan Hujan Tropika 2023 akan berlangsung di Taman Bukit Tawau pada 26 November ini. Larian tersebut menawarkan 2 pilihan laluan iaitu larian jejak hutan hujan tropika sejauh 21 km dan larian seronok Sulphurous Springs 6 km yang mesra keluarga. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Christina Liu memberitahu larian berkenaan antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran pemeliharaan hutan hujan dan biodiversiti dalam ekosistem Taman Bukit Tawau. Jelasnya, para peserta turut berpeluang berlari menyusuri pokok tropika tertinggi di dunia, iaitu pokok meranti kuning. Taman Bukit Tawau menempatkan pelbagai hidupan liar termasuk gibbon borneon, monyet daun kelabu, monyet redleaf, burung enggang dan burung pegar yang jarang ditemui. Sehubungan itu, Datuk Christina mengalu-alukan orang ramai menyertai larian tersebut sekaligus membudayakan amalan gaya hidup sihat. Baik saudara, berita Pagi Sabah edisi Rabu 15 November berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita Pagi Sarawak dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.